Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allah ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu, kami merayu padamu supaya berikanlah pada kami ilmu-ilmu yang berguna dan rezekikanlah kepada kami rezeki yang baik lagi yang halal, dan jadikanlah amalan kami ini amalan yang diterima, bukan amalan yang tertolak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya dan dengan keredaannya, insya-Allah, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Sekarang ni kita masih dalam ilmu saraf. Jadi bahasa Arab tu terbagi kepada 3 bahagian yang besar. Yang pertama kita panggil ilmu saraf. Yang kedua kita boleh panggil dia ilmu nahwu. Dan yang ketiga kita panggil dia adalah huruf, haraf, ilmu haraf. Jadi kita punya bahagian ilmu saraf ni kira-kira sudah hampirlah. Bukan hampir tamat, belum tamat, banyak lagi sebenarnya. Tetapi buat peringkat permulaan ni kita rasa dianya sudah memulakan kita punya perbincangan mengikut buku yang kita rujuk ini. Alhamdulillah dah sampai kepada penghujungannya. Jadi selepas ini kita akan pergi kepada tajuk nahwu ataupun saraf. Nahwu, ilmu nahwu. Kita telah belajar ilmu saraf dan akan datang apabila habis je yang buku ni, kita akan berpindah kepada ilmu nahwu. Buku yang akan kita gunakan, buku yang saya keluarkan di dalam Telegram 2 hari yang lepas ke sehari yang lepas. Tajuknya adalah ilmu nahwu. Tuan-tuan barangkali ada setengahnya yang dah ada buku ni.
yang mana dah belajar dulu dekat dengan Ampangan dulu, mungkin buku ni tuan-tuan dah ada. Jadi kalau dah ada, tak payahlah dicetak atau sebagainya. Tapi kalau yang tak ada tu, bolehlah download buku ni. Kemudian kalau nak print, boleh print lah. Kalau nak direct daripada komputer pun, boleh buat e-book, tak ada masalah. Tapi kalau kita print, kita ada benda nak tulis lah. Ada tempat nak tulis. Tulis pada nota tu. Jadi kalau kita direct je, dia nak tulis pada komputer, kalau ada dia punya app yang sesuai, boleh tulis. Boleh kita tulis catatan di tepinya. Kalau sekiranya tak ada app tu, tuan-tuan boleh print lah. Tak banyak mana, lebih kurang dalam 200 surat saja. Lebih kurang lah. Jadi buku tu telah pun saya downloadkan di dalam Telegram atas nama tajuk Nahu. Nahu permulaan. InsyaAllah kita akan mulakan buku itu. Jadi minggu lepas dan juga minggu sebelumnya, kita telah pun membincangkan tajuk iaitu fa'il maklum dan juga fa'il majhul. Bukan majhul, bukannya majzum. Majhul. Majhul. Majhul maknanya yang tidak diketahui siapa pembuat. Majhul tu ada perkataan jahil. Jahil maknanya tak tahu. Apa yang kita tak tahu? Yang kita tak tahu dia punya pembuat dia. Ataupun fa'il. Fa'ilnya kita tak tahu. Tapi kita tahu yang kena buat. Yang kena buat tu kita panggil dia naib fa'il. Naib fa'il. Jadi majhul ni dia punya benda yang kita kena ingat. Kalau dia maklum dia fa'ala, fa tu bagi atas, ain tu bagi atas, atau ain bagi bawah, atau ain dhammah salah satu, dan lam tu bagi atas. Jadi fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Itu 3 bab. Jadi apabila kita tukarkan kepada fa'il majhul, maka huruf yang 3 tadi, huruf yang pertama fa tu kita dhammahkan. Huruf yang kedua ain tu kita kasrahkan. Dan yang ketiga tu bergantung kepada fa'il. Kalau fa'il madhi maknanya bagi atas lah. Fa'il madhi mabni ala fathah. Jadi apabila fa'il madhi untuk majhul adalah fa tu bagi dhammah ataupun huruf yang pertama dhammah, baris kedua baris bawah. Dan yang berikutnya baris lam tu bergantung kepada fa'il dia. Jadi kalau sekiranya fa'il tu fa'il mudhari', jadi fa-nya tu kita dhammahkan, kemudian dia punya ain tu kita bariskan baris atas. Itu dia punya beza dia. Jadi kalau sekiranya fa'il tu fa'il mudhari', nak buat dia punya majhul, maka kita baris ataskan dia punya tambahan huruf u tu, ya tu, jadi u. Kemudian dia punya ain dia ataupun satu huruf sebelum akhir tu berbaris atas. Terbalik dengan fa'il madhi. Fa'il madhi ain berbaris bawah. Fa'il mudhari' ain berbaris atas. Jangan berubah. Jangan ubah tu. Kalau ubah dia silap maknalah. Jadi kita kena dapatkan dia punya baris tu macam mana, barulah kita dapat maksud dia. Fa'il majhul. So sejauh ini saya rasa semuanya dah clear tentang bab fa'il apa ni? Fa'il maklum dan fa'il majhul. Jadi hari ini kalau tak ada apa-apa perbincangan, tak ada benda yang tak perlu dipersoalkan ataupun nak bincangkan, kita beralih kepada muka surat buku yang sama pada 147. 147. Oleh kerana itu nanti saya bukakan ini supaya tuan-tuan yang tidak ada buku tu boleh refer ke sini. Okey. Okey. Jadi ini muka surat 147 sebelumnya. Sebelum 147. 147, 148,
Sebelumnya itu bukan 146. Sebelum tu tak ada number, apa, tidak ada number muka surat. Muka surat yang saya tunjukkan ni. Jadi muka surat sebelum 147. Iaitu kita nak berkenalan dengan fa'il juga, tapi yang pertama fa'il sahih. Dan yang kedua fa'il mu'tal. Fa'il mu'tal. Fa'ilun mu'tal, lagi satu fa'il sahih. Tuan-tuan dapat rajah ni? Kalau tak dapat, tengok dalam saya punya ni. Dapat Ustaz. Dapat. Alhamdulillah. 147. 7. Kosong. Sudah ya. Jadi kita pergi kepada muka surat 147 sebelumnya, iaitu tentang fa'il. Jadi fa'il ni terbagi pada dua. Satu yang kita namakan fa'il sahih, satu lagi kita namakan fa'il mu'tal. Fa'il sahih itu maknanya adalah fa'il yang tidak mengandungi huruf-huruf mu'tal, huruf sakit. Maknanya dalam fa'il tu ejaan dia tak ada mengandungi alif, waw, ya. Jadi maknanya kalau fa'il tu fa'il tidak mengandungi huruf sakit, maka kita panggil dia fa'il sahih. Kalau fa'il tu mengandungi huruf sakit ataupun kita panggil fa'il mu'tal, kita panggil dia fa'il mu'tal. Kalau di dalam ejaan fa'il tu ada mengandungi alif atau waw atau ya, maka kita panggil dia fa'il mu'tal. Jadi mu'tal ni maknanya fa'il yang sakit. Fa'il yang ada mengandungi huruf sakit. Huruf sakit tu adalah 3 huruf, iaitu alif, waw, ya. Tak banyak huruf dia, tapi banyak memeningkan kepala. Kalau kita study dengan baik, step by step, kita boleh perhatikan, insyaAllah tak pening kepala lah. Itu sekiranya kita nak tengok, nak cepat, dia memanglah nimbulkan benda macam tu. Dan kita pergi pada fa'il sahih. Fa'il sahih ni terdiri pada 3 ataupun 3 bentuk. Fa'il sahih tapi terdiri kepada 3 bentuk. Apa bentuk dia? Bentuk yang sama, yang pertama adalah salimun. Salim. Salim ni maknanya selamatlah. Fa'il yang selamat. Yang selamat ni maknanya tak ada huruf alif, waw, ya, dan tak ada juga huruf sabdu, dan juga tak ada huruf hamzah. Itu kita panggil fa'il sahih salim. Fa'il sahih salim adalah fa'il yang terdiri pada huruf-huruf tiada huruf alif, waw, ya, dan tak ada huruf hamzah, tak ada huruf sabdu. Itu salim nama dia. Fa'il sahih salim. Dan yang kedua, fa'il sahih juga, tapi kita panggil mahmuz. Mahmuz maknanya yang ada mengandungi hamzah. Di dalam fa'il itu ada hamzah. Macam kata akala. Akala ada hamzah depan dia. Jadi oleh kerana ada hamzah, maka dia masuk dalam fa'il sahih mahmuz yang mengandungi hamzah. Dan yang ketiga, ada mengandungi sabdu ataupun mudha'afu. Mudha'af ni maknanya ada mengandungi sabdu. Di dalam ejaan tu ada sabdu. Maknanya ada double huruf yang sama. Itu kita panggil fa'il sahih mudha'af ataupun mudha'af. Jadi ada 3 jenis fa'il sahih. Yang tidak mengandungi, yang salim adalah
tidak mengandungi huruf alif wa ya dan juga hamzah dan sabdu. Itu adalah salih. Manakala mahmus fa'il yang sahih juga tapi mengandungi hamzah. Dan yang ketiganya mengandungi sabdu. Itu fa'il sahih. Yang itu tak banyak cerita. Yang itu bukan tak banyak cerita tapi tidak perlu kita berpening-pening kepala lah. Yang kita nak pergi sekarang ni yang ini. Walaupun fa'il mu'attal ni dia hanya 3 huruf yang terlibat, tetapi dia banyak dia punya kaedah dia, banyak dia punya benda-benda yang kita tukar dan sebagainya. Ini yang agak kita kena pergi supaya cara agak detail supaya insya-Allah apabila kita baca Quran kita dapat makna yang betul. Kita dapat rasakan keindahan Quran itu dengan cara kita memahami kedudukan ayat ataupun jenis-jenis fa'il yang digunakan oleh Quran. Jadi fa'il mu'attal ini adalah fa'il yang mengandungi alif waw ya. Nombor satu jenisnya adalah jenis misal. Jenis misal. Misal ni maknanya sama ataupun contoh ataupun dia seperti. Jadi misal ni adalah mengandungi huruf sakit di awal kalimah. Di awal kalimah. Dia ada 3 huruf. Fi'il madhi dia. Yang awal tu fa'ala. Fa tu adalah huruf sakit. Maka oleh kerana dia sakit di pangkal, kita panggil dia misal. Misal ni maksudnya adalah sama. Sama apa? Sama seperti fa'il madhi biasa. Itu sebab dia kata misal. Misal ni sama. Sama dengan apa? Sama dengan fa'il madhi biasa. Maknanya fa'il madhi sahih. Itu dia panggil misal. Jadi huruf yang pertama tu adalah huruf sakit. Manakala huruf yang kedua dan huruf yang ketiga tidak huruf sakit. Itu yang dinamakan misal. Dan yang kedua, jenis yang kedua kita panggil dia ajwah. Ajwah ni makna apa? Ajwah ni maknanya rongga. Rongga maknanya huruf sakit itu duduk di antara kiri dan kanan. Berada di tengah. Ataupun ain dia. Ain dia huruf sakit. Bila ain dia huruf sakit, dia jadi rongga. Antara tepi kiri dan kanan tu ada rongga. Rongga itu huruf sakit. Jadi kita panggil dia ajwah. Jadi maknanya ain dia huruf sakit. Lepas tu yang ketiga kita panggil dia nakis. Nakis. Nakis makna apa? Nakis maknanya kurang. Makna nakis ni kurang. Kurang apa? Kurang sebutan apabila dia jazam atau wakaf. Satu yang jazam atau wakaf kita tak sebut. Jadi apabila huruf sakit di hujung fa'ala la dia tu, jadi la tu di hujung tu kita panggil dia huruf nakis kerana dia kurang. Kurang apa? Kurang disebut. Macam qadi. Qadi. Ia tak sebut. Tapi ada tulis. Itu huruf sakit ujung. Maknanya itu jenis nakis. Nakis maknanya kurang. Tuan-tuan fahamkan dia punya makna ni supaya kita dapat cam dia ni apa jenisnya dan kenapa. Kenapa dipanggil misal, kenapa dipanggil ajwah, kenapa dipanggil nakis. Itu jenis yang ketiga. Dan jenis yang keempat dipanggil lafif. Lafif itu apa dia? Lafif itu maksudnya berkumpulan. Berkumpulan. Apa maksud berkumpulan? Tengok dalam di sini. Jadi lafif ni terdiri pada 2 jenis. Iaitu lafif mafruk. Mafruk, perkataan asalnya faraka. Faraka itu maknanya bercerai. Maknanya huruf yang pertama dengan huruf yang kedua bercerai. Maknanya huruf yang sakit itu pada fa dia dan juga pada lam dia. Ain dia sihat. Itu mafruk. Antara 2 itu bercerai, berpisah. Lagi satu dipanggil makrun. Makrun itu makna apa? Makrun itu maknanya berhubung ataupun berpasang. Itu makrun. Jadi satu mafruk, satu lagi makrun. Mafruk ni huruf yang sakit itu
terdiri pada pangkal dan hujung. Pangkal dan hujung. Manakala makrun adalah huruf yang kedua dan huruf yang ketiga, iaitu ain dia dan lam dia. Jadi inilah jenis fa'al sakit atau kita panggil fa'al mu'attal. Sejauh ini tuan-tuan ada apa-apa perbincangan ataupun pertanyaan atau apa-apa saja yang boleh mendatangkan lebih keterangan? Tak ada. Ini Ustaz, kalau huruf tu 3 je lah. Fa'ala, macam fa'ala kan 3 perkataan je. Ya. Kalau lebih perkataan, macam mana tahu yang di mana tengah-tengah? Kalau yang di tengah-tengahnya, nanti kita akan jumpa. InsyaAllah. Kita tengok dulu dia punya takrifan dia dulu. Okey. Jadi, buka muka surat 147 tu, keterangan tu. Fa'al sahih dan fa'al mu'attal. Jadi di sini dikata fa'al sahih dan fa'al mu'attal adalah fa'al yang terbebas daripada ilah. Fa'al sahih itu tak ada huruf ilah lah, bagaimana kita bincang tadi. Sedangkan fa'al mu'attal mengandungi huruf ilah. Huruf ilat. Huruf ilat tu makna huruf sakit, iaitu terdiri pada alif wa ya. Jadi huruf sakit itu boleh jadi huruf tu duduk tengah. Bagaimana qala itu kita panggil dia adalah ajwah. Ajwah dia apa? Dengan alif. Qala. Mana ya, huruf yang pertama sihat, huruf yang kedua sakit, huruf yang ketiga adalah sihat balik. Jadi ini kita panggil dia ajwah. Bergantung kepada kedudukan tadi. Ini kita panggil ajwah. Ajwah dengan apa? Ajwah dengan alif. Okey. Qala itu adalah ada mengandungi huruf sakit. Qala itu makna apa? Qala itu maknanya telah berkata. Tapi di dalam kataan qala ini ada huruf sakit. Di mana duduknya? Di tengah. Itu kita panggil huruf sakit mu'attal ajwah. Yang mengandungi alif. Begitu juga perkataan wa'ada. Wa'ada ni mengandungi huruf sakit. Huruf sakit di mana? Huruf sakit di pangkal. Maka apabila huruf sakit di pangkal ni, kita panggil wa'ada. Wa tu huruf sakit yang pertama, maka kita panggil dia misal. Misal dengan apa? Misal dengan wa. Dengan wa. Dan kataan berikutnya nasia. Nasia ni apa? Lupa. Jadi lupa ni dia punya huruf sakitnya ada kat ujung. Belakang ujung kita panggil dia adalah nakis. Mengandungi ia di hujungnya. Kadang-kadang kita tak sebut, kadang-kadang kita sebut. Dia kurang disebutkan ujungnya. Ada masa kita tak sebut. Kalau ada bagi domah kita tak sebut. Apabila bagi atas kita sebutlah. Kalau bagi bawah dia boleh sebut, tapi kalau dia domah kita tak sebut. Itu maknanya kurang, nakis. Fa'al nakis maknanya fa'al yang mengandungi huruf sakitnya di hujung. Dalam contoh ini adalah huruf ya. Jadi apa yang sudah kita bahas dalam buku ni sebelum ni adalah fa'al sahih. Jadi sekarang ni memang tujuan buku ini untuk sebagai permulaan sebelum melangkah kepada ilmu berikutnya. Bagaimanapun, okey, tak apa. Apa manfaat mengenai fa'al sahih dan fa'al mu'attal? Manfaatnya adalah agar kita dapat membezakan mana fa'al yang berubah kata tasrifnya sesuai kaedah asal dan mana fa'al yang tasrifnya tidak sesuai dengan kaedah asal. Tidak sesuai dengan kaedah asal ni maknanya kalau fa'al madhi ni fa'ala, kalau fa'al mudhari' ni yaf'alu. Itu kalau sekiranya sesuai dengan kaedah. Tetapi apabila masuk huruf sakitnya, dia tidak yaf'alu. Dia benda lain. Itu yang kita nak kaji. Jadi kerana itu, fa'al mu'attal memiliki kaedah tasrif tersendiri yang berbeza dengan fa'al sahih. Meskipun bentuk wazan dia sama. Jadi waktu wazan dia sama, tetapi kedudukan huruf itu ada berubah.
ada dikurangkan, kebanyakan dikurangkanlah. Jadi contoh yang dibagi di sini, dibagi di sini adalah kata wa'ada. Wa'ada maknanya berjanji, yang mana dia ada huruf sakit di pangkalnya. Huruf sakitnya waw, dan dia ini jenis misal, berjanji. Jadi dalam bab 2 sulasi mujarad, dia punya wazan dia fa'ala yaf'ilu. Bab 2. Tuan-tuan kena tengok balik kalau tak ingat ni. Fa'ala yaf'ilu bab 2 ni fa'ala yaf'ilu. Jadi wa'ada ni masuk dalam bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Jadi seharusnya rumus ini adalah fi'il mudhari' untuk fa'ala yaf'ilu ni adalah sepatutnya gunakan yaf'ilu. Yaf'ilu ni kalau kita gantikan dengan huruf wa'ada, kita dapat yau'idu. Ini daripada yaf'ilu. Yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu dalam bab 2, wa'ada dan bab 2. Jadi fa'ala yaf'ilu dia jadi wa'ada yau'idu. Yau'idu. Tetapi kita telah belajar ilmu hilal. Masih tuan ingat ilmu hilal? Apabila dijadikan fa'il mudhari'nya, wa-nya ni dibuang. Daripada yau'idu kita sebut hanya ya'idu. Ya'idu. Jadi ya-nya, wa-nya dibuang. Apa sebab wa dibuang? Jadi sebabnya kena rujuk pada ilmu hilal yang kita dah bincang beberapa minggu sebelum ini. Jadi ya'idu ni sepatutnya yau'idu. Wa ni kita buang. Pasal apa kita buang? Kita kena rujuk kepada ilmu hilal. Kita pergi pada ilmu hilal kejap supaya tuan-tuan dapat dia punya dapat. Wow tu sakit dan mati ya Ustaz. Ya betul, nanti saya buka sekejap. Ustaz, Ya saya. Yau'idu Ya. fi'il mudhari', Ya. tapi oleh kerana kita dah kita dah tahu berkenaan tadi yang Ustaz cakap ilmu ilat tadi, jadi waw tu dibuang Ustaz kan? Ya betul. Jadi kalau kita dalam Al-Quran Ustaz, kadang-kadang kita macam mana kita nak tahu waw tu dibuang? Adakah macam mana ya? nak tahu. Ini waw tak ada ni, sepatutnya jauh ni. Begitulah. Okey. Macam mana nak ada tips tak Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Yang pertamanya kita kena mahir sifat fa'il madhi, fa'il mudhari'. Okey. Jadi kalau fa'il madhi itu ada 3 huruf lah. Wa'ada. Fa'il mudhari' ini ada tambah 1 huruf. Ya. Panggilkan dia adalah huruf mudhari'. Ya. Jadi apabila kita jumpa dalam Quran ya itu, tiba-tiba di sini ada huruf mudhari', tak ada waw. Ya. Tahulah kita waw tu maknanya dibuang. Yang perlu lagi tahu kenapa waw tu dibuang. Apa dia punya asasnya kenapa waw tu dibuang. Yang itu kita kena refer kat sini. Jadi Ustaz, dalam konteks ini, jadi dalam konteks ini tak sebenarnya fi'il mudhari' tu 4 angka ya? 4 huruf. Sorry 4 angka. 4 huruf Ustaz. Fi'il mudhari' tu 4 huruf lah sebab artikel Yalah. campur huruf mudhari'. Ya, betul. Tapi ini fi'il mudhari' ni 3 huruf. 3 huruf. Ya. Jadi dia punya hilal dia, ilmu hilal dia adalah yang nombor 1 ni. Waw dibuang apabila terletak di antara fathah mudhari' dengan kasrah. Jadi yausibu. Yausibu ni waw ni mati. Duduk di antara baris atas dengan baris bawah. Ya tu baris atas, sa tu baris bawah. Jadi apabila keadaan macam ni, maka kita buang ya dia, maka kita dapat yasibu. Sama lah dengan contoh kita tadi, wa'ada. Wa'ada asalnya adalah yau'idu. Mengikut wazan yaf'ilu tadi, dia adalah yau'idu. Jadi maknanya wa ni duduk di antara baris mati, baris bawah dengan baris atas. Jadi apabila keadaan ini, maka ilmu hilal kata buang waw.
Sebab itulah kita buang waw, kita dapat ya'idu. Ya'idu, tak ada waw. Okey. Dan ini pun diakui oleh Quran. Sebab ayat Quran surah An-Nisa ayat 120 ni dia menggunakan ya'idu, bukannya yau'idu. Ya'iduhum wa yamannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurur. Apa makna dia? Makna dia ada di muka surat sebelah. Jadi dia kata telah memberi janji kepada mereka. Siapa dia tu? Syaitan. Syaitan telah memberi janji kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang digoda oleh syaitan lah. Dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi dalam ayat ini digunakan ya'idu. Ya'idu ni asalnya adalah wa'ada fa'il madhi, ya'idu fa'il mudhari'. Maknanya Tuhan menggunakan fa'il mudhari' ni maknanya berterusan. Fa'il madhi maknanya dah sudah. Ya. Fa'il mudhari' ni maknanya fa'il yang sedang. Jadi syaitan tu sedang memberikan janji kepada makhluk manusia ini dengan apa? Yamannihim. Yamannihim maknanya daripada perkataan angan-angan kosong. Mana. Jadi angan kosong dan juga dia menjanjikan syaitan itu benda yang tak betul. Di sini. Syaitan memberi janji kepada mereka membangkitkan angan-angan kosong. Tamanni, angan-angan kosong. Padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi janji syaitan ni manis-manis belaka. Tapi sebenarnya itu bukan janji betul. Tapi dia menipu. Jadi Tuhan gunakan ya'idu. Ya'idu adalah fa'il mudhari' di mana wa-nya telah dibuang. Jadi apabila kita jumpa perkataan fa'il mudhari', itu kita kena mahir dengan fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Jadi ini fa'il mudhari'. Kalau mudhari' mestilah wazan dia yaf'ilu. Sebab dalam bab dua fa'ala yaf'ilu. Jadi kita jumpa sini ya'idu bermakna wa-nya telah dibuang. Kenapa buang? Sebab huruf sakit. Wa itu duduk antara baris atas dengan baris bawah. Jadi kita buang wa dia. Jadi ini adalah fa'il mudhari' daripada wa'ada. Cara nak kenal dia, kita kena dapatkan fa'il madhi macam mana, fa'il mudhari' macam mana. Kita boleh kata ini fa'il madhi ni sebab 3 huruf. Tidak. Apa bukti tidak? Sebab itu ada lam dia. Lam dia takkan bagi du pula. Fa'il mudhari', fa'il madhi mesti bagi atas. Fa'ala. Tapi ini du. Maknanya ini bukan fa'il madhi, tapi ini fa'il mudhari'. Sebab hujungnya du. Fa'yafilu. Lu tu menunjukkan dia adalah fa'il mudhari'. Kalau fa'il mudhari' mesti ada dia punya huruf mudhari'. Huruf mudhari' dia di sini adalah ya. Jadi apa yang dibuang? Yang dibuang adalah waw. Jadi kita dapat beritahu bahawa sini sedang berjanji kosong oleh syaitan kepada orang yang dia nak tipu tu. Jadi syaitan ni daripada kita kecil lagi sampai kita mati, dia sentiasa membisikkan janji-janji kosong, dan supaya kita ikut dia punya kata, sebenarnya apa yang dijanjikan itu adalah benda yang menipu belaka. Jadi ya'idu ni tadi. Oleh kerana itu penting untuk belajari fa'il mu'attal setelah kita memahami fa'il sahih secara sempurna. InsyaAllah fa'il sahih kita dah belajar dan dah habis dah. Ini fa'il mu'attal. Jadi mu'attal. Ya, saya. Saya nak confirm aja lah Ustaz ya. Ya, silakan. Jadi kalau kita tengok tadi 3 huruf itu, ya. Dia akan, ini saya tak tahu, saya cuma nak confirm aja Ustaz ya. Ya. Dia akan terjadi fa'il mudhari' apabila hujung tu berbaris dhammah Ustaz ya. Yang itu tu. Ya. Sebab kalau dia madhi dia tak akan jadi dhammah kan. Ya, betul. Jadi adakah itu kita boleh pegang sebagai tips tu Ustaz? Itulah dianya. Itu dia. Itulah dia.
Itulah dia dua tanda di sini. Kita katakan ini fa'il mudhari'. Yang pertama hujung mari dhammah. Ya. Yang kedua ada ya di depan tu yang mana ya ni adalah huruf mudhari'. Mudhari'. Kena Okey. tahu huruf mudhari' ni ada berapa? Ada 4. 4. Itu ya. Ya tu Ya. address pada dia. Ada hamzah. Hamzah tu address pada saya. Dan Ya. ada nun, address pada nahnu, kami. Dan ada ta, address pada awak. Jadi dari sini walaupun 3 huruf, kita tahu dia adalah kataan mudhari' kerana dhammah dia punya fa'il mudhari' ni fa'ala yaf'ilu. Dhammah, mesti dhammah. Ini mesti bagi atas. Fa'ala ni mesti bagi atas. Sebab fa'il madhi mabni ala fathah. Dan yaf'alu ni dia tidak mabni ni. Dia gantung pada kataan di depannya. Kalau depannya katakan ada lam, maka lam hujung ni ada mati. Maksud saya bukan lam ni, tapi lam mim mati, lam. Kalau lam maknanya lam ni kena bagi mati. Kalau sekiranya depan ni kena bagi kalau sekiranya lan depan ni kena bagi atas. Macam fi'il mudhari' juga, tapi bagi atas. Macam bagi atas. Jadi sekarang ni oleh kerana depan dia tak ada apa-apa, jadi dia mesti bagi dhammah. Apabila bagi dhammah ni maknanya dia adalah fa'il mudhari'. Apabila fa'il mudhari' mesti ada huruf mudhari'. Huruf mudhari' dia adalah ya. Ya, hamzah, nun, ta. Itu fa'il mudhari'. Tak ada yang lain, 4 saja. Jadi kalau tengok pangkalnya ada huruf salah satu di 4 ni, maka mudhari' lah dia. Tapi jangan semua kata ada ya depan tu semua mudhari'. Sebab boleh jadi ya tu ya ijaan dia. Perkataan tu memang mula dengan ya. Jadi kalau kerana buat dengan ya, kita kena pastikan dulu. Ya tu ya asli ataupun ya tambahan. Jadi fa'il mudhari' ni kita panggil dia ya zaidah. Iaitu ya ditambah sebagai huruf mudhari'. Okey, ya tu. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Ada yang lagi yang tak berapa jelas? Okey. Silakan. Ada soalan? Tak ada, tak apa. Okey. Jadi sekarang ni, fa'il, maka fokus kita fa'il ini adalah bentuk asalnya adalah sulasi mujarrad. Jadi asal dia adalah sulasi mujarrad. Apa dia sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad adalah fa'il yang 3 huruf tak ada tambahan. Mujarrad namanya dia saja. Tak ada tambahan. Kalau ada tambah tu sudah jadi mazid. Fa'il sulasi mazid. Ini soal mujarrad. Mujarrad ni fa'ala. Jadi bukan pada bentuk soal mazid. Jadi kalau kita nak tengok dia punya sakit tak sakitnya pada fa'il madhi mujarrad, bukan yang mazid. Kerana wazan mazid secara asalnya memang mengandungi huruf ilah seperti fa'ala. Fa'ala ni asalnya fa'ala tambah dengan alif. Fa'ala yang menunjukkan tindakan dua belah pihak. Seperti bersalam kan dua belah pihak. Jadi ada alaf, ada alif ni. Ain ni bagi atas. Ain ni bagi atas menunjukkan dia adalah fa'il. Fa'il yang ada tambahan. Tapi kalau ain ni bagi bawah, dia bukan fa'il lagi. Dia sudah jadi isim fa'il. Kena perhatikan huruf ain dia bagi apa. Kalau ain fa'ala bagi atas, maknanya dia adalah fa'il madhi. Tapi kalau fa'ilu atau fa'ilah, dia adalah isim fa'il. Ejaan yang sama. Jadi fa ni adalah fa tambahan. Jadi huruf tambahan ni dia adalah asalnya adalah fa'il sihat, bukan fa'il sakit. Tetapi apabila dia ditambah dengan mazid, dia sudah jadi ada huruf sakit. Ini tidak dikira perkataan huruf sakit. Ini adalah alif ni alif tambahan. Bukannya huruf sakit. Huruf sakit ni yang 3 huruf tu.
yang 3 huruf tu, kalau salah satu dua 3 huruf tu ada huruf sakit, maka kita kata dia huruf mu'tal ataupun kataan mu'tal ataupun fa'il mu'tal. Bukan yang dah ditambah. Kalau dah ditambah sebagai tambahan fa'il yang ada tambahan di sini fa'ala tambah alif, di sini juga tambahan, 2 tambahan, tafa'ala. Jadi ada 2 tambahan. Apa tambahan dia? Ta dengan alif. Tafa'ala. Alif ni bukannya dikira fa'il sakit. Tidak. Ini tambahan dia. Tidak dikira sakit. Kita kira dia fa'il madi dia. Fa'il madi 3 huruf dia. Jangan kira sudah ditambah. Ditambah ni kerana tambahan tu terdiri daripada huruf sakit. Jadi tidak dikira huruf sakit. Jadi tafa'ala ni tidak dikira fa'il yang sakit. Yang sakit nak menentukan sakit tidak dianya waktu dia fa'il madi. Fa'il mudadi 3 huruf. Bukan fa'il madi huruf yang lebihnya atau mazi. Kemudian dia mengandungi hamzah. Hamzah di sini ifta'ala, maknanya tambah alif tambah ta. Kita dapat ifta'ala. Jadi dalam hal ini alif ni huruf sakit. Tetapi kita tidak anggap dia huruf sakit kerana huruf sakit itu bukan asal. Itu huruf tambahan. Tambah alif, tambah ta. Jadi ifta'ala. Jadi alif itu bukan huruf sakit di dalam hal ini. Bukan kita kata dia ifta'ala ni adalah fa'il yang sakit. Tidak. Dia bukan sakit sebab huruf tambahan tidak menunjukkan dia sakit. Kita kira dia asal. Asal dia fa'il madi 3 huruf. Itu dengan tambah af'ala. Af'ala ni bukannya fa'il sakit. Hamzah ni bukannya kira hamzah di dalam asal. Sebab ini adalah tambahan. Begitu juga istaf'ala. Tambah alif di depan dia. Walaupun alif di dalam perkataan ni, fa'il madi ni, tapi fa'il madi ini bukan dianggap fa'il mudhari yang sakit ataupun yang mu'atal. Sebab tambahan alif tu adalah tambahan daripada asal. Asalnya adalah fa'ala tambah alif sin ta. Okey? Atau mengandungi tasdid. Macam fa'ala. Fa'ala. Dia mengandungi tasdid. Begitu juga tafa'ala. Jadi ini bukan huruf sakit. Semua bentuk asli sulasi mazid ini termasuk fa'il sahih salim. Jadi semua, dia kata semua. Semua sulasi mazid ini termasuk fa'il sahih salim. Walaupun di dalamnya ada huruf sakit, tapi huruf sakit tambahan tidak dikira sebagai huruf mu'tal. Okey. Ustaz, Ya, saya. saya nak tanya Silakan. tentang penambahan huruf tadi daripada mujarad, daripada 3 kepada 4, kepada 5 kepada 6. Ya. Contohlah kalau kita ambil jadi fa'ala, ya. Ya. Kalau fa'ala tadi dia dah ada tambahan 1 kan. Ya. Jadi fa'ala, jadi kita boleh katakan ia sebagai rubai boleh. Dia rubai. Rubai. Jadi kalau tafa'ala dia dah jadi 5, jadi kita katakan dia sebagai khumasi. Masih ya, 5. Dan istaf'ala dia dah jadi 6 kan, 1 2 3 4. Jadi jadikan sudasi lah. Betul. Okay. Betul. Yang itu betul. Okey. Jadi sini nak ceritanya bahawa huruf tambahan alif ke hamzah ke sabdu ke, dia bukan dianggap sebagai mu'attal walaupun mengandungi huruf yang sakit, alif waw ya. Begitu juga macam yaf'alu tambah ya. Tambah ya ini huruf sakit ni, bukan. Itu huruf tambahan itu adalah huruf mudhari', bukan huruf sakit. Okey. Jadi mauzun. Mauzun maknanya benda yang ditimbang. Wazan mauzun, benda yang ditimbang. Qatala ataupun allama ataupun ijtahada ataupun aslama merupakan bentuk fa'il sahih salim. Meskipun ada huruf ilah hamzah di dalamnya, ada tasdid. Jadi fa'il sulasi mazid yang mu'attal pada dasarnya fa'il yang dalam bentuk mujaradnya juga mu'attal. Jadi fa'il mazid, fa'il yang bertambah ni dia anggap mu'attal
kalau sekiranya fa'il madi yang 3 huruf tu ada huruf yang mu'attal. Ada huruf alif, waw, ya. Barulah dia anggap dia sebagai mu'attal. Jadi kalau tidak, walaupun ada huruf mu'attal, tapi huruf tambahan tidak dikira dia sebagai huruf apa? Fa'il yang mengandungi huruf yang sakit ataupun fa'il mu'attal. Okey. Contohnya di sini dikata istaqamah. Istaqamah bermaksud beristiqamah. Maknanya ini fa'il madhi. Istaqamah, fa'il madhi, beristiqamah. Di dalamnya ada fa'il mu'attal. Di dalamnya ada huruf mu'attal. Huruf mana? Huruf alif. Huruf alif ni bukan huruf tambahan. Yang tambah yang pangkatnya alif, sin, ta. Manakala asalnya qama. Qama asalnya qawama. Jadi wa tu dah tukar pada alif. Jadi alif di sini adalah huruf mu'attal. Oleh kerana itu istiqamah adalah fa'il yang mengandungi huruf yang sakit, maka dia dianggap sebagai fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal. Okay. Jadi qama ini asalnya qama, dia adalah huruf sakit. Walaupun ditambah, maka dia tak huruf sakit. Tapi huruf sakitnya alif ini bukan alif depan. Alif depan tu alif tambahan, tidak dianggap huruf sakit. Yang menjadikan huruf sakit tu yang antara qa dengan ma. Ma ada alif. Jadi itu adalah fa'il mu'attal. Fa'il yang sakit. Contoh lain dikata tawasa. Tawasa, ya ni tak disebut pun. Sebab apa? Ya ni huruf sakit duduk di ujung. Jadi tawasa, makna saling menasihati. Nasihat. Jadi tawasa, saling menasihati. Ini adalah huruf. Ini adalah fa'il mu'attal. Di mana mu'attalnya? Mu'attalnya pada ya. Ya ni. Manakala alif ni tambahan. Asalnya perkataan ni wasaya. Wasiat. Jadi wasiat ni ataupun nasihat samalah. Wasaya. Jadi perkataan asalnya adalah wasaya, ada mengandungi alif maksurah di hujungnya. Ya, alif maksurah ni adalah dianggap sebagai huruf mu'attal, maka perkataan ini dikatakan perkataan fa'il mu'attal. Kerana ada mengandungi huruf sakit pada perkataan asal dia. Perkataan asal dia 3 huruf fa'alah, maka ya dia adalah huruf ya, maka dia dianggap sebagai huruf mu'attal. Fa'il mu'attal. Kerana dalam bentuk mujaradnya wasaya. Wasaya pun ya tu adalah huruf sakit. Atas dasar ini penulis hanya akan berikan contoh dalam bentuk surah mujarad sahaja. Surasi mujarad saja. Maknanya dia hanya beri contoh yang mujarad saja supaya mudah kita faham. Kalau kita faham dengan mujarad, insya-Allah yang ada tambahan, ada yang mazid nanti kita akan dapat faham insya-Allah. Jadi perlu dicatat di sini fa'il mu'attal pada dasarnya mengikut wazan sahih bab 1 hingga 6. Kerana keberadaan huruf ilah perubahannya tidak 100% sama dengan fa'il sahih. Ada perubahan. Di antara fa'il mu'attal ada yang mengikuti wazan 1, 2, 3 dan 5 saja tanpa wazan 4 dan 6 seperti kelompok fa'il mu'attal ajwaf. Fa'il mu'ajwaf ni dia adalah termasuk dalam kumpulan 4 dan 6. Tidak ada kelompok mu'attal yang memiliki mahzun pada setiap bab. Tak ada. Setiap bab ada tak ada. Dia tak ada semua kali. Jadi kita pergi kepada, kalau tak ada soalan, tak ada perbincangan, pergi kepada muka surat berikutnya. 1, 4, 8. Pada muka surat 1, 4, 9. Tuan-tuan ada buku ni? Ada. 149. Muka surat 149. Okey. Jadi tajuk dia adalah pembahagian fa'il sahih. Fa'il sahih. Yang ini dia punya cuma ulangan saja. Yang kita nak yang mu'attal. Jadi fa'il sahih dikata satu adalah fa'il salim. Yang kita bincang tadi lah.
Fa'al salim. Fa'al salim tu di dalam fa'al salim tu tak ada huruf yang sakit. Seperti diberi di sini adalah kataba. Kaf tu huruf sihat, ta pun huruf sihat, ba pun huruf sakat. Jadi kataba tu adalah huruf sihat. Fariha, fariha senang, maknanya itu semua huruf sihat. Jadi dia adalah merupakan fa'al salim. Manakala fa'al mahmuz, fa'al mahmuz maknanya fa'al yang ada mengandungi hamzah. Fa'al sahih yang salah satu dia adalah huruf merupakan hamzah, huruf hamzah. Macam akhaza. Akhaza dimulakan dengan hamzah. Jadi hamzah ni adalah huruf mahmuz. Jadi oleh kerana dia mula dengan mahmuz, maka dia tidak lagi sahih salim, tapi dia sahih mahmuz. Akhaza maknanya dia telah ambil. Sa'ala dia telah bertanya. Qara'a dia telah membaca. Akhaza hamzahnya di depan. Sa'ala hamzahnya di tengah. Manakala qara'a hamzahnya di ujung. Yang ini adalah kita panggil dia misal, yang ini kita panggil ajwa, yang ini kita panggil dia nakis. Hamzah. Jadi dia masih fa'al sahih, tapi fa'al sahih yang mengandungi hamzah. Lagi satu fa'al sahih juga, tapi yang mengandungi mudha'af. Mudha'af maknanya sabdu. Fa'al sahih yang huruf aslinya ada dua huruf seperti sejenis, iaitu ditasdidkan. Mudha'af ada dua macam. Mudha'af ada dua macam. Yang pertama, mudha'af sulasi. Sulasi maknanya kata yang huruf ain dan lamnya sejenis. Contohnya macam sadda. Asalnya adalah sadada. Sadada tu maknanya ain dengan lam tu sama. Huruf dal. Jadi sadda. Sadda ni adalah huruf yang bersabdu. Dia masih lagi huruf sahih. Tapi fa'il sahih. Tapi fa'il sahih yang mengandungi sabdu. Seperti contoh, sadda maknanya melari. Farra maknanya berlari. Maknanya asalnya adalah farra. Farra. Jadi sabdukan jadi farra. Farra itu maksudnya dia telah berlari. Jadi dua huruf yang disabdukan. Jadi satulah, kita tulis satu je jadi farra. Jadi fa'il sahih tapi mengandungi sabdu. Dia tetap fa'il sahih. Lagi satu dikata mad'af ataupun sabdu rubai. Maknanya pendekatan yang 4. Yang ini kita belum sentuh. Yang 4 huruf ni, fa'il madhi 4 huruf ni kita belum sentuh. Sebab yang ini jarang didapati dalam Quran. Ataupun tak banyak. Yang banyaknya yang 3 huruf. Jadi yang 4 huruf ni tidak banyak. Tapi macam pun dikata di sini lam fa'il. Huruf fa fa'il dan lam fa'il pertamanya sejenis dan huruf ain fa'il dan lamnya juga sejenis. Sebagai contoh zalzala. Zalzala ni fa'il madhi 4 huruf. Tetapi dia mengandungi huruf yang sama. Fa lam dan zalam. Dua-dua zalam diulangi. Maksudnya goncang. Izazul zilatil ardi zalha. Goncangan. Bergoncang. Jadi dia telah bergoncang. Jadi ini 4 huruf ni, huruf yang pertama dengan huruf yang pertama dan yang kedua diulang kepada huruf yang ketiga dan yang keempat. Zala. Jadi zal, lam, diulang 2 kali. Ini juga adalah termasuk dalam dikatakan fa'il mudha'af yang rubai. Yang ini kita belum sentuh lagi. Ataupun perkataan waswas. Waswas ni wasin ulang balik wasin. Waswas. Waswas ni adalah 4 huruf. Fa'il madhi. Fa'il madhi maka dikatakan mu'adhaf atau mudha'afah 4 huruf rubai. Jadi yang rubai tak apa, kita tinggal dulu sebab kita tak sentuh lagi dia punya fa'il madhi dia. Itu tak mengapa sebab benda ni tak banyak jumpa. Ada. Kita tak boleh tinggal teruslah, tapi adanya kita akan kembali kepada tajuk yang 4 huruf ini.
Jadi fa'il salih sahih. Sahih. Fa'il sahih salim adalah fa'il yang bebas daripada ilah. Tak ada huruf ilah, tak ada huruf hamzah dan tak ada huruf tasdid. Seperti kataba, telah menulis, alima, telah mengetahui, al-sunnah, telah baik. Jadi ketiga-tiga contoh ini mengandungi huruf hamzah, tidak mengandungi huruf hamzah, tidak ada huruf ilah dan tanpa tasdid. Itu maknanya fa'il sahih salim. Okay. Kebanyakan fa'il ini, apa yang sudah kita bincang buku ini, bab 1 sampai 7. Baik dalam bentuk sulasi mujarad maupun sulasi mazi adalah bentuk fa'il sahih salim. Sehingga tidak perlu diulang lagi. Jadi fa'il sahih salim ini adalah fa'il yang tidak ada mengandungi huruf sakit alif wa ya dan tidak ada sabdu, tidak ada juga hamzah di dalam huruf itu. Itu kita panggil fa'il sahih salim. Adakala fa'il sahih mahmuz, iaitu fa'il yang ada mengandungi hamzah. Dia sahih. Sahih tapi ada hamzah. Contoh akala. Akalanya ada hamzah depannya. Maka dia fa'il sahih juga. Tapi ada mengandungi hamzah. Dia masih lagi dalam kategori fa'il sahih. Sebab fa'il yang sakit mesti ada huruf sakit. Tak ada huruf sakit, kita tak anggap dia fa'il sakit. Begitu dengan perkataan sa'ala. Sa'ala ni hamzah duduk tengah. Maksudnya dia telah bertanya. Jadi ini masih lagi fa'il yang sahih. Tapi ada hamzah. Begitu dengan qara'a. Qara'a dia telah membaca. Dia adalah fa'il sahih mahmuz. Ada hamzah. Jadi bila kita melakukan tasrif, fa'ala fa'alu fa'ala itu, maka ketika jenis fa'il sahih mahmuz ini tidak ada bezanya. Tidak ada perbezaan dengan tasrif sahih salim. Sama. Kecuali bentuk amal. Bila kita nak buat fa'il amal, dia akan berubah. Itu dia beza. Jadi kita kena refer dengan jurual kita, bila ada amal, apa bunyi dia. Tak boleh apa? Lagi baik. Okey, yang ini ada persoalan? Tak ada, kita teruskan muka surat berikut. Ada? Ada persoalan? Fa'il sahih mahmuz. Ustaz, Ya saya. mahmuz tu maknanya apa Ustaz? Mahmuz. Mahmuz tu maknanya ada hamzah. Oh, ada hamzah. Hamzah. Fa'il yang mengandungi hamzah di dalamnya. Oh, perkataan. Kalau mudha'af ada sabdu. Oh, Mahmuz maknanya hamzah. mahmuz tu maknanya hamzah. Maknanya ada hamzah di dalam perkataan tu. Contoh macam sini. Akala. Akala. Akala ni ada hamzah depan dia. Akala, akhaza, amara. Ini depannya ada hamzah. Ini bab 1. Bab 1 yang kita kata fa'ala yaf'ulu. Jadi akala ya'kulu. Ini hampir-hampir sama dengan fa'il madhi yang sihah. Jadi dia adalah pangkal dia. Pangkalnya hamzah tu. Akala. Maksudnya makan. Pada fa'il mudhari' dia ya'kulu. Dia punya wazan dia fa'ala ya'kulu. Manakala mazhar dia aklan. Kalau ini dia telah makan, yang ini ya'kulu dia sedang makan. Aklan maknanya makanan. Makanan. Ataupun kita panggil ini mazhar. Mazhar itu adalah nama teribatan daripada makan. Jadi makanan. Kemudian isim fa'il dia akilun. Akilun ini orang yang makan. Isim maf'ul dia makul. Makul benda yang kena makan. Lepas itu isim fa'il dia, isim amal dia, fa'il amal dia kul saja. Ini yang kata tadi, isim amal dia berubah. Kul saja. Patutnya sini jadi akul. 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 Jadi hamzah, kemudian hamzah bagi atas, hamzah mati. Kemudian ka'lam. Jadi hamzah bagi atas, hamzah mati itu jadi nak sebut payah. Akul. Jadi buangkan itu jadi kul.
Ini pun ilmu hilal. Tapi yang dalam kita tu barangkali tak masuk kot. Sebab kita belum jemput. Jadi fa'il nahi dia la ta'kul. Jangan kamu makan. Jadi makna ni mustahab betul. Sebab apabila kita jumpa kata ni kita tahu makna dia. Ini telah, ini sedang, ini mazdar dia, ini orang yang makan, ini benda yang kena makan, ini suruh makan, ini jangan makan. Ini standard. Standard semua perkataan Arab, inilah dia. Kalau kita boleh dapat makna satu-satu ni, insya-Allah kita tak ada masalah untuk beri makna. Dari segi fa'il. Bukan isim lah, isim kita belum masuk lagi. Ini fa'il. Kalau akhaza ya'khuzu. Fa'ala yaf'ulu, akhaza ya'khuzu. Ya'khuzu. Maknanya akhaza dia telah ambil, ya'khuzu dia sedang ambil. Akhzan pengambilan. Ahizun orang yang mengambil. Makhuz benda yang dia ambil. Huz ambillah. La ta'huz jangan kamu ambil. Mana kamunya? Kamunya pada ta. La ta'huz jangan kamu ambil. Sebab apa ada kamu di sini? Sebab apabila kita buat larangan, mestilah kita suruh orang depan kita. Kita larang orang depan kita. Jangan awak makan. Jangan awak ambil. Jadi ada awak di sini, ada ta di sini. Jadi ta'huz ni adalah fa'il mudhari'. Di mana kita addresskan kepada orang yang bercakap dengan kita tu awak. Jadi awak tu ada ta. Jadi la ta'huz jangan awak ambil. Manakala huz pula ambillah. Di dalamnya ada anta. Tetapi tak disebut. Itu dhamir mustaqil di dalam fa'il amal. Sentiasa anta. Sebab apabila kita suruh sesuatu, mestilah kita suruh orang yang depan kita. Orang yang depan kita betul maknanya orang yang lawan kita bercakap. Orang cakap adalah awak lelaki ataupun awak perempuan. Awak laki-laki 2 orang ataupun ramai. Awak perempuan 1 orang, 2 orang ataupun ramai. Itu adalah isim ataupun dhamir yang kena ada di dalam fa'il amal. Tapi oleh kerana dia ini adalah huruf mahmus, maka yang pangkal ni dia buang. Tapi apabila kita buat fa'il nahi dia, kita sebut siapa dia. La ta'khuz. Jangan awak ambil. Itu juga sini amara. Amara maknanya amaran ataupun perintah. Amaran, dia telah beri amaran. Dia telah memberi arahan, memerintahkan. Dia sedang memberi perintah. Dan sini amran adalah pemerintahan. Amiru orang yang memerintah, amir. Orang yang memerintah. Manakala ma'mur perkara yang diperintah. Dan mur saja maknanya perintahkanlah. La ta'mur jangan kamu perintah. Jangan kamu perintahkan orang yang lebih darjat dari kamu. Seperti bapa. Jangan kamu perintahkan bapa. Jangan kamu perintahkan bos pejabat. Sebab kita menerima perintah, bukan kita yang merintah. Jadi, la ta'mur. Jangan kamu arahkan ketua pejabat kita untuk buat sesuatu. Bagi contoh. Itu juga ini hamzah depan. Ini hamzah tengah. Sa'ala. Maksudnya bertanya. Jadi ada hamzah depannya. Yas'alu. Soalan. Ini dalam bab 3. Bab 3 adalah fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Kemudian dia punya mazdar dia soalan. Ini bahasa Melayu pun. Soalan ni adalah salam maknanya pertanyaan. Ini bertanya, ini sedang bertanya, ini pertanyaan. Sa'ilun orang yang bertanya. Ini hamzah dia duduk bawah. Daripada soalan tadi jadi sa'ilun. Ini ada berlakunya proses ilmu hilal. Daripada yang macam ni tadi, tiba-tiba dia duduk di bawah ni. Kena rujuk balik. Isim fa'il ada hamzah dari bawah. Itu ilmu hilal yang kita kena mahir, kena faham, kena tahu supaya kita tak pelik. Apa makna ni? Dia tak tanya ni supaya kita tahu. Kemudian dia punya isim fa'il dia, isim maf'ul dia mas'ulun.
Sa'ala orang yang bertanya, mas'ulun orang yang ditanya. Mas'ulun orang yang ditanya. Dan fi'il amar ni boleh dua bentuk. Satu is'al, satu lagi sal. Dalam Quran gunakan sal. Is'al. Is'al ni mengikut nahwu dia lah, mengikut dia punya wazan dia lah. Is'al. Tetapi di dalam Quran gunakan sal. Dua-dua ni boleh pakai. Dua ni boleh guna, kita boleh gunakan is'al atau gunakan sal. Dan kalau katanya fi'il nahi, la tas'al. Ada ta, ada bata di sini. Ta tu adalah mudhari' menunjukkan awal. Itulah sebenarnya qara'a, bada'a. Qara'a makna baca, bada'a maknanya mula. Dia telah mula. Jadi dia punya wazan dia untuk bab 3 sama dengan yang atas tadi. Dan yang Bab masuk 2 tak ada Ustaz. ya, Bab 2 tak ada. bab 2 kita dah pergi yang tadi. Oh. Tadi kan bab 2 tadi. Oh, dah. Jadi yang ni tadi. Recall. Macam bab 2 tadi. Syukran. Kan saya kat sini kan. Jadi bab 2 yang tadi. Ini bab yang ke Empat. Yang pertama, yang 3, yang keempat. Kita kena ingat, pertama ni makna apa? Fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga ni apa dia? Sa'ala yas'alu. Yang keempat apa dia? Fa'ila yaf'alu. Ini bab yang keempat. Kalau lupa, tengok balik pangkal tadi. Muka surat 27. Tak silap. Macam mana bab 4. Jadi bab 4 ni amina, ya manu, amnan. Amnan ni adalah dia punya mazhar dia. Jadi amana dia telah beriman ataupun dia telah merasa aman. Ya manu dia telah beriman ataupun dia sedang merasa aman. Dan amnan adalah keamanan ataupun keselamatan. Aminun adalah orang yang aman. Orang yang mendapat keamanan. Dan makmun. Makmunun adalah benda yang diamankan. Mana fa'il amal. Amallah kamu. Mana. Di dalamnya ada antar. La ta'man. Janganlah kamu amankan. Ini fa'il amal. Di dalamnya ada ta. Yang ini pun ada ta. Tapi ta ni adalah tersembunyi. Fa'il amal. Tersembunyi, mustatir. Siapa dalamnya? Dalamnya antar. Okey. Yang ini la ta'minu. Sini juga tersembunyi. Tapi ta ni menunjukkan awak pada huruf dhamir orang yang lawan cakap. Antar. Okey. Kemudian azina. Azina ya'zanu. Zani bagi bawah, zani bagi atas. Itu fa'il yang keempat. Jadi azina ya'zanu iznan. Izan adalah izin. Ini adalah keizinan. Ini dia telah mengizinkan, ini dia sedang mengizinkan. Ini adalah keizinan. Manakala azinon adalah orang yang memberi izin. Manakala ma'zunun benda yang diizinkan ataupun orang yang mendapat keizinan. Iznan, benarkanlah ataupun izinkanlah. La ta'zan, jangan kamu Izinkan. kamu izinkan. Ini bab 1, bab 3, bab 4. Bab 2 kita tadi dah sebut. Kemudian dalam ayat ni, dalam seterusnya, perhatikan tabel di atas, ada segi perbezaan tasrif sahih salim untuk amar. Yang amar tadi ada beza. Macam ni, kul saja, ini hus saja, ini saja. Tetapi ada juga yang boleh as'al. Ini ikut wazan. Begitu yang ini, mana, ini ikut wazan. Tapi yang ini tadi ada perbezaan kul saja. Hus saja, mur saja. Jadi ada perkataan yang boleh ikut wazan, ya. Macam ikra. Ikra ni ikut wazan. Tapi yang tadi tak. Yang bab 1 ni tidak ikut wazan, dia dibuang dia punya hamzah.
Hamzah bagi atas dan Hamzah mati itu dibuang. Yang ini tidak. Yang bab 4 pun tidak. Bab 3, bab 4 tidak. Tapi bab 3 yang fa'ala tu boleh jadi sal saja. Quran menggunakan. Contohnya dalam ayat ini. Dalam ayat Baqarah 211, sal bani Israel kam atinahum min ayatin bayyinah. Jadi tanyakan pada Bani Israel berapa banyak bukti kebenaran yang nyata. Maknanya sal Bani Israel, tanyalah kepada orang-orang Israel, Bani Israel tentang ayat-ayat kami, bukti kebenaran yang nyata, iaitu banyak orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka melawan ajaran Nabi, menentang Nabi. Maka dah banyak dah dibinasakan. Jadi ayatina di sini adalah menunjukkan Allah membinasakan orang-orang yang telah menentang para Nabi. Jadi itu adalah bukti kebenaran yang mana mereka tahu. Orang-orang Yahudi tahu benda ni sebab ada dalam kitab mereka. Banyak daripada kaum-kaum yang dahulu, kaum Ad, kaum dan sebagainya tu dibinasakan. Kerana apa? Kerana menentang Nabi. Oleh kerana itu, kamu janganlah menentang Nabi. Atainahum tu binasa ke ataupun datangkan kepada mereka? Atainah, sini tengok ni. Datangkan. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak bukti Atainah kebenaran bukan binasa. yang nyata. Atainah ayat-ayat kami kepada mereka. Bayinah tu yang nyata lah. Ayat bayinah tu nyata, tapi atainah adalah pada ayat-ayat. Jadi ayat-ayat kami, berapa banyak ayat-ayat kami, maksud ayat-ayat kami ini maknanya Allah membinasakan orang-orang yang melawan Nabi sebelum kamu. Kemudian ayatin bayinah, ayat-ayat yang nyata, yang jelas. Maknanya bukan benda tersuruh. Kebanyakan semua mereka tahu benda ni kerana ada dalam kitab mereka. Kalau mereka baca Taurat, muka Zabur, mereka tahu bahawa berapa banyak kaum-kaum sebelumnya, baik Yahudi ke, baik bukan Yahudi ke, telah dibinasakan. Jadi perkataan di sini ada sal. Sal ni maknanya tanyakanlah daripada fa'al amar yang ini. Jadi boleh guna is'al dan boleh gunakan sal. Dalam ayat Quran ini digunakan sal. Tanyakanlah. Tanyakanlah pada Bani Israel yang ada kitab tu, yang ada ayat-ayat kami, kitab tu, tanyakanlah. Begitu juga dengan ayat yang lain, ayat ini. Apa ni? Ayat surah An-Nahl, ayat 43. Iaitu fas'alu lazikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka tanyakanlah. Ini sal ni. Sal, perkataan sal tetapi tuju kepada ramai. Fas'alu, tuju pada awak kamu semualah. Fas'alu lazikri, tanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jadi Quran ini memberikan jawapan semua masalah. Di antara penyelesaian dia adalah kalau kita tak tahu, maka tanya pada orang yang tahu. Selesailah masalah. Jadi fas'alu maknanya tanyakanlah. Kata asalnya adalah sal. Sal, tapi dia menjadi lu di sini kerana dia sambung dengan domir orang yang disuruh, iaitu anta. Jadi antumlah. Jadi fas'alu, awak semua tanyakan kepada ahli yang tahu. Kalau sekiranya kamu tidak tahu. Itu maknanya Tuhan menggunakan sal. Sal untuk seorang, yang ini sal untuk ramai. Fas'alu untuk yang ramai. Jadi maksud dia, maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Okey. Jadi sal tu boleh kita gunakan satu dalam bentuk sal,
satu lagi dalam bentuk ikut dia punya wazan is'al. Is'al pun maksudnya tanyakanlah, sal pun tanyakanlah. Quran gunakan sal dalam dua-dua ayat. Okey? Ada perkara berbangkit? Tak ada. Tak ada, kita teruskan. Akan tetapi. Tapi apa? Untuk fa'il mahmus yang hamzahnya ada di huruf akhir, iaitu pada lam dia, maka bentuk yang sama persis, sama betul-betul dengan fa'il sahih seperti qara'a. Qara'a telah membaca dan bada'a telah mulai. Jadi yang ini sama betul-betul. Dia punya wazan dia. Tak ada beza dengan yang lain-lain. Hal yang semacam ini insya-Allah dapat dipahami dengan sendirinya seiringan dengan interaksi yang intens dengan lecture-lecture bahasa Arab, terutama Quran, hadis, kitab ulama. Oleh itu sangat penting bagi para yang mula belajar untuk tidak berhenti belajar kaedah ini, melainkan juga harus sering berlatih menerapkannya. Jadi yang ini kena ambil perhatianlah. Kemudian yang ketiga adalah fa'il sahih. Fa'il sahih yang ada sabdu, mudhaf. Iaitu fa'il yang ada fa'il sahih yang asalnya 3 huruf yang sempurna tapi ada sabdu. Kerana ada 2 yang berdampingan, maka 2 huruf itu dideburkan menjadi satu, iaitu ditasdidkan. Contohnya radda. Radda asalnya radada. Tetapi oleh kerana dia duduk dekat-dekat dal tu, jadi disabdukan jadi radda. Radda maknanya dia telah menolak. Asalnya adalah radada. Fa'il sahih mudhaf ini hanya mengikuti wazan 1, 2 dan 4. Sulasi mujarad. Mujarad. Jadi 1, 2 dan 4. Bab lain, bab yang ketiga dan yang kelima dan yang keenam tak masuk dalam fa'il sahih mudhaf yang syaddu. Yang pelik bab ini ada hanyalah yang bab 1, bab 2, bab 4. Okey. Okey. Ada perkara berbangkit? Ada. Kalau tak ada, cuba tengok tabel ni. Muka surat 152. 152, bab 1, bab 2 dan bab 4 tahajud. Iaitu contoh dia radda. Radda fa'ala yaf'ulu. Radda, jadi kita dapat yaruddu. Yaruddu. Radda fa'il madhi dia, yaruddu fa'il mudhari' dia, dan mazdar dia raddan. Isim fa'il dia raddun. Raddun. Isim maf'ul dia mardud. Mardudun. Dan isim amar, fi'il amar dia rudda. Isim itu dia punya fa'il nahi dia la tarudda. Ini adalah dalam bab sahih mudhaf. Fa'il yang ada huruf sabdu. Contoh yang dibagi di sini lagi satu. Khassa. Khassa maknanya khusus. Mengkhususkan. Yang ini sedang mengkhususkan. Kalau pengkhususan, khususan. Orang yang mengkhususkan, khasun. Benda yang dikhususkan, muhsusun. Kalau suruh, khussa. Kalau larang, la tahussa. Begitulah juga dengan perkataan dalla. Dalla maknanya dalil. Dalil. Dalil akan beri maksud menunjukkan. Samalah juga. Perhatikan dia punya fa'il mudhari' dia. Yadullu. Yadullu. Dan dia punya mazdar dia dilalah. Dilalah itu adalah mazdar kepada penunjukkan. Jadi sini dia telah tunjuk, dia telah sedang menunjukkan, ini pertunjukan ataupun pedoman. Dalun, orang yang memberi petunjuk. Madlulun, orang yang mendapat petunjuk.
dulla, tunjukkanlah. La tadulla, jangan kamu tunjukkan. Begitulah juga mara, sadda, basa. Basa ni menyabarkan, menghidupkan, menyembangkan. Basa yabusu. Jadi basa yabusu ini fa'il mudhari' dia. Kemudian dia punya mazdar dia basan. Kemudian isim fa'il dia, isim maf'ul dia, kemudian fa'il amar dia, fa'il nahi dia itu bab 1. Bab 2 farra. Farra yafiru. Apa beza bab 1 bab 2? Bab 1 ni fa'ala yaf'ulu. Bab yang kedua ni fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Jadi farra yufarru. Yufiru. Farra yufiru fa'il mudhari' dia dan firaran. Itu dia punya mazdar dia. Orang yang buat tu farran. Yang kena buat maf'ulun. Ini kena tengoklah dia punya wazan. Wazan dia asalnya farra, kemudian tambah min, tambah wa. Itu isim maf'ul dia. Manakala fa'al amar dia firra. Fa'al nahinya la tafirra. Begitulah sebenarnya dalam bab yang kedua. Di sini dibagi halal. Halal lah. Tamang maknanya sempurna. Jada maknanya bersungguh-sungguh. Azza maknanya mulia. Kemudian harra maknanya menunduk. Dhalla artinya sesat. Kemudian zalla adalah tergelincir. Ini dalam bab 2. Bab 2 ni fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bab yang keempat adha. Adha ya'idu maknanya menggigit. Adha dia telah menggigit. Ya adha ya'adhu dia sedang menggigit. Adhan adalah gigitan. Adhan orang yang menggigit. Ma'dud orang yang kena gigit. Nah, adhan gigitlah. La ta'adha jangan kamu gigit. Ini dalam bab 4. Jadi di antara perkataan yang dipilih dalam bab 4 ini adalah tabba. Tabba makna celaka, dan massa. Massa maknanya menyentuh, dan sama. Sama maknanya mencium. Ini adalah dalam bab 4. Jadi bab 1, bab atas sekali bab 1, bab 2 dan bab 4 bagi perkataan-perkataan yang fahih, yang terlibat hanya 1, 2 dan 4. Okay. Kemudian fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal lawan dengan fa'il sahih. Di mana fa'il mu'attal adalah fa'il yang mengandungi 1 atau 2 huruf ilah di dalam perkataan asalnya. Huruf ilah yang dimaksudkan adalah huruf alif. Bukan hamzah. Bukan hamzah wasal, huruf alif. Huruf waw dan huruf ya. Fa'il mu'attal terbagi pada 4. Yang kita bincang mula-mula tadi. Iaitu ada 4. Iaitu apa dia? Fa'il mu'attal misal. Misal yang nombor 1 maknanya fa'il tu dia punya huruf sakitnya pada fa. Fa ain lam pada fa dia. Fa'il huruf fa. Fa'ilnya merupakan huruf ilah. Maknanya huruf yang pertama. Dinamakan misal. Misal kerana bentuk seperti bentuk sahih ketika fa'il madhi yang bebas daripada ilah. Jadi kenapa dengan misal? Kerana perkataan tu macam sama dengan fa'il madhi, fa'il madhi biasa, fa'il madhi yang sihat. Contohnya macam wa'ada tadi. Wa'ada kita nampak ini macam fa'il madhi. Fa'il madhi biasa, fa'il madhi yang kita panggil tak ada huruf sakit. Ada huruf sakit di sini. Wa dia ada sakit. Ataupun waqa'a. Waqa'a maknanya terjadi. Surah Waqi'ah tu surah terjadilah namanya. Terjadi apa? Terjadi kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Jadi apabila terjadilah benda sesuatu yang terjadi, maknanya adalah terjadi kiamat. Waqa'a. Waqa'a dengan wa'ada adalah jenis fa'il pertama, wa yang huruf yang pertama. Fa dia. Huruf yang pertama adalah huruf sakit iaitu wa.
Manakala ajwaf yang tadi, ajwaf adalah fa, ain, fa, n ya. Ain dia merupakan huruf hilang. Contohnya qala. Jadi ain dia qala, fa'ala. Jadi ain dia la alif. Jadi qala ni ada huruf sakit iaitu alif. Yang maksud qala maksudnya berkata, dan ba'a. Ba'a maknanya menjual. Ba'a, menjual. Ba'a. Jadi dinamakan ajwaf kerana menyerupai sesuatu yang diambil daripada dalamnya sehingga menjadi berongga. Ini disebabkan ain fa'ilnya sering kali pada bentuk tertentu. Contohnya macam kul. Kul dalam bentuk apa namanya fa'il amar dia. Dan lam yabi'. Lam yabi' ada lam apabila dia majzum. Bukan majzum, majzum. Lam yakul. Lam yakul ini juga dalam keadaan dia baris mati ujungnya ataupun majzum. Ataupun back to ataupun back saja. Jadi ajwaf di sini kerana menyerupai sesuatu yang diambil dari dalamnya sehingga menjadi rongga. Ini disebabkan fa'ilnya sering kali pada bentuk tertentu, sering kali hilang pada bentuk tertentu. Seperti bentuk fa'il amar. Dan bila qala jadi kul. Jadi alif ni dibuang. Lam yabi'. Ya, patutnya lam ada sepatutnya bayi'un tapi dibuang kerana ada lam di depannya dan ini adalah huruf mati. Jadi makna dia berikan contoh di sini dinamakan ajwaf kerana benda itu ada rongga di tengahnya. Ini disebabkan ain fa'ilnya sering kali pada bentuk tertentu dibuang yang ain dia. Macam contoh ni lah. Bank. Ini dibuang dia punya ain dia. Back to. Ini pun dibuang. Pijat kul. Kul ni dibuang. Asalnya adalah qala. Ain alif tu dibuang. Jadi sebab tu dinamakan ajwaf. Ajwaf maknanya rongga. Rongga. Rongga maknanya antara huruf yang pertama dengan huruf yang ketiga, dia duduk tengah. Itu ajwaf. Manakala yang ketiga nakis. Ustaz, boleh bagi makna Ustaz daripada back tu sampai kul? Ya. Boleh bagi makna yang nombor 2 tadi? Back tu, lam yakul, lam ya back. Makna-maknanya. Makna Back. Mula dengan back ni fa'il amar. maknanya. Makna dia berjual belilah kamu. Jual lah, ya. Jual lah kamu. Lam yabi' kan. Lam yabi' ni fa'il mudhari' dia yabi'u. Oh ni mati kerana ada lam. Lam yabi' jadi maknanya tidak ke sini apa tu? Jadi tidak berniaga lah, tidak menjual. Tidak menjual. Yang ni lam yakul tidak berkata. Ini ba'tu ni bangun. Back tu. Kemudian back ni saja, back ni adalah fa'il amar kepada yabi'u. Back tu ni aku menjual kan? Bukan, tu ni asal perkataan dia. Oh. Tu ni bukan aku. Tu ni adalah dia fa'il mudhari' kepada ba'asa. Oh, saya sedang menjual. Bukan saya ni, bukan tu ni bukan saya. Tu ni fa'il mudhari'. Tu ni asalnya wa'ata. Jadi Iyalah kalau mudhari' dia sedang kan makna dia kan? Mudhari' sedang jadi siapa? Cuba buka kamus masing-masing tengok apa makna. Makna baik apa, makna yakul apa, makna bai'un dan sebagainya. Cuba lihat dengan kamus supaya tuan-tuan dapat lebih jelas. Beri makna dia, cari makna dia dalam kamus. Okey. Kita nak terang di sini lam tu selalu dibuang. Bukan lam, apanya yang di tengah tu. Fa'ala ain tu dibuang. Di sini alif sebagai ain dia. Jadi apabila dibuang, jadilah dia ajwaf. Jadi diberi nama ajwaf di sini kerana dia buang dia punya huruf tengah tu dalam keadaan tertentu. Seperti kul, fa'il amar. Lam maknanya fa'il nahi.
Kemudian lam yakul, fa'il nahi juga. Kemudian ba'sa, ini adalah fa'il mudhari'. Dan ba' ni fa'il amar. Jadi dibuang dia punya yang tengah. Bila buang, jadilah follow. Follow itu makna ajwah. Dia nak terangkan ajwah dia. Ini contoh-contoh kataan. Kalau tak tahu makna dia, tengoklah kamus. Jangan segan. Jangan malas-malas tengok kamus. Sebab dari situlah kita dapat ilmu. Dari situlah kita mudah ingat. Okey? Ustaz. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, nakis. Nakis adalah fa'il yang lamnya merupakan huruf ilah. Contohnya sa'a. Sa'a, ya tu adalah huruf ilah. Duduk di ujung. Jadi, banyak kali kita tak sebut dia. Jadi, dia kurang. Sebab itu dinamakan nakis. Nakis maksudnya kurang. Bila kurang, maknanya kita tak sebut ya tu. Sa'a saja, ya tak sebut. Maknanya berusaha. Ataupun da'a, berdoa, ya pun kita tak sebut. Jadi oleh kerana kita tak sebut, dia adalah nakis. Nakis maknanya kurang. Kurang disebut. Dalam nakis kerana huruf terakhirnya menjadi kurang ketika jazam dan juga ketika waqaf. Jadi sa'a sebagai contoh sa'a ni, kalau dia jazam, ya ni kita buang. Kalau dia jazam. Ataupun di dalam waqaf. Dalam waqaf kita tak sebut walaupun dia ada. Jadi dia dinamakan nakis. Fa'il nakis. Manakala lafif. Lafif maknanya mengandungi dua huruf ilah. Dua huruf ilah itu fa'il lafif terbagi pada dua. Bagaimana kita bincang tadi, satu lafif makruh. Makruh. Makruh ni maknanya dia punya fa dia dengan lam dia adalah huruf sakit. Contohnya waqaya, wa huruf sakit, ya huruf sakit. Apa yang waqaya? Melindungi, memelihara. Waqaya. Waliya, memerintah. Maka lafif adalah berkompor. Jadi lafif ni maknanya berkompor. Ada berkompor antara fa dengan lam dan juga fa dengan ini fa'ala, fa dengan lam, ini ain dengan lam. Makruh. Makruh ni adalah bergabung, dia punya dekat-dekat. Maknanya bergabung. Huruf ain dan huruf lam merupakan huruf ilah, kemudian dia duduk dekat-dekat. Seperti nawa. Nawa, huruf wa dengan ya ni dekat-dekat. Kalau yang ni waqaya, dia diselangi oleh qaf. Waqaya, huruf sakit wa, huruf sakit ya. Kemudian di tengahnya ada qaf. Itu kita panggil makruh. Manakala makruh dia punya ain dengan lam tu huruf sakit. Dalam contoh ini nawa maknanya niat berdekatan. Wa dengan ya berdekatan. Itu dengan qawiyah. Qawiyah, wa dengan ya tu berdekatan yang maksud kuat. Jadi itulah dia punya huruf sakit ada 4 bentuk. Ada 5 bentuk. Untuk muhtal. Ada 5. Yang bahagian itu bisa ajwah, nafis dan latif. Latif ada 2, jadi 5 lah. 3 campur 2 jadi 5 lah. Yang keempat dia adalah lafif makruh dan yang kelimanya lafif makrum. Itulah jenis-jenis huruf sakit. Ada soalan? Ustaz, Ya, silakan. yang mu'tal ni Ustaz, Ya. Yang misal ni, Ya. waw dia ada fa lah kalau kita ambil fa'ala kan di Ya. depan. Ya. Tapi kan saya nak minta pendapat Ustaz lah, mungkin saya ni tak silap kan. Ya. Kalau tengok misal yang diberi tadi, Ya. seolah-olah fa tu ialah waw, kan? Ain alif, Ya. lam tu ja. Adakah ini sebagai sebenar ataupun kemungkinan fa tu ada alif, ada ja? Tapi dalam contoh ni kita bagi waw kan Ustaz? Ya.
Yang ajwaf ni kita bagi contoh alif. Ya, Yang nakis ni kita bagi contoh ya. ya. Kemungkinan tak dia terbalik. Misal tu dia akan ada ya, ada alif. Saya nak tanya Ustaz, minta maaf lah. Saya faham. Sebenarnya bukan semua huruf tu boleh duduk mana-mana tempat tak? Oh. Cuba tengok yang contoh ni. 8.2.1. Huruf misal. Okey. Di sini kata fa'il misal adalah fa'il yang mengandungi huruf ilah pada huruf pertama fa dia. Dia dua jenis. Fa'il misal ni ada dua jenis. Yang pertama daripada fa'il misal waw. Oh. Maknanya dia boleh mula dengan waw. Yang tadilah waqaya sebagai contoh. Jadi satu dikata kelompok fa'il misal yang huruf ilahnya adalah waw. Contoh dia wajada, walada. Itu adanya dia mula dengan waw. Itu satu jenis. Jenis yang kedua dengan ya. Ini adalah kelompok misal yang huruf ilahnya adalah ya. Contohnya ya sara. Ya sara mudah. Ataupun ya isa putus asa. Sedikit sekali mauzun dia ataupun dia yang ditimbang yang masuk dalam kelompok fa'il ini. Fa'il misal ini mengikuti keenam wazan sulasi mujarrad kecuali wazan yang pertama. Tidak ada fa'il misal dalam bab ini. Perhatikan tabel. Dia bagi tabel. Maknanya misalnya ada dua jenis misal. Satu misal dia dengan waw pangkat, satu lagi dengan ya. Huruf alif tak boleh duduk depan. Jadi maknanya walaupun misal, maknanya huruf fa dia huruf sakit, tapi hanya tergantung pada waw dan ya. Waw dan ya. Okey. Alif tak boleh duduk depan. Itu jenis misal. Okey. Kadang kan jenis ajwah pula, lain pula. Akan kita sampai lah nanti. Tapi ini contoh yang dibagi. Jadi maknanya dua dicontoh. Satu dibagi waw pangkat, satu lagi ya pangkat. Tak boleh huruf alif pangkat. Sebab alif tak boleh duduk depan. Yang duduk depan tu bukan alif. Hamzah. Oleh kerana ya, alif tu huruf sakit, maka huruf sakit ya tak pernah duduk depan. Dan bukannya alif, tapi hamzah wasal. Jadi huruf misal ni hanya waw dan ya. Tak boleh berlaku pada alif. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu juga yang seterusnya. Yang itu kita akan bincang insya-Allah minggu depan lah. Kalau ajwah pula ada dia punya syarat-syarat dia. Okey. Dengan dia juga. Jadi Faham Ustaz. Jadi maknanya bukan dia semua. Bukan dia. Dia tidak walaupun tiga huruf tu huruf sakit, tapi huruf sakit yang banyak boleh duduk mana-mana itu adalah huruf waw dengan ya. Huruf alif duduk tengah. Alif tetap tengah. Okey. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan pergi lebih detail insyaAllah minggu depan insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okay. Ada soalan lagi? Ada perbincangan, ada cadangan. Sebaranglah yang berkaitan dengan berkaitan tajuk kita hari ini. Ustaz. Kalau tak ada, kita sudah di sini dululah. Cukup Ustaz. Tak ada, kita sudah di sini dululah. Cadangan kita berhenti. Semua sokong? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang tidak dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu, berkatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ini ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami ini dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal. Insyaallah kita Terima kasih Ustaz. minggu berikutnya insyaallah. Syukran Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.